Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kelas kita biologi, iaitu masih lagi kita berada dalam bab 3 bab 3. Kita nak sambung yang semalam. Kita nak sambung yang semalam, iaitu kita berhenti di sini ya. Tiga poin 4 pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam kehidupan harian. Ini dia tajuk kita pada hari ini. Gerakan bahan merentas membran plasma dalam kehidupan harian. Dalam kehidupan harian kita. Jadi ditanya di situ, anda pasti pernah makan jeruk, ikan masin dan buah-buahan yang ditinkan. Seperti gambar rajah ni lah. Seperti gambar rajah ni. Bagaimanakah konsep osmosis dan resapan diaplikasikan dalam pengawitan makanan? Itu satu persoalan. Bagaimana konsep osmosis dan resapan diaplikasikan dalam pengawitan makanan? Dalam pengawitan makanan. Anda juga boleh mengaplikasikan konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma dengan menjalankan aktiviti 3.6 Aktiviti 3.6. Tapi aktiviti ni kita boleh buat di rumah sebenarnya, boleh buat di rumah dan dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh diubah suai, tidak semestinya seperti mana yang tertera di sinilah. Jadi kita tengok yang seterusnya, fenomena kelayuan tumbuhan. Ada dua keadaan. Satu, rajah 3.42 ni tunjukkan tumbuhan yang segar. Tumbuhan yang nampak segar, ditulis istilahnya segar di sini. Istilah segar ni tidak berapa tepat tidak berapa tepat untuk digunakan untuk tumbuhan untuk tumbuhan. Dan satu lagi, rajah di sebelahnya menunjukkan tumbuhan yang layu. Jadi macam mana? Ada tumbuhan yang dalam keadaan yang segar dan juga tumbuhan yang layu. Jadi kita akan tengok bagaimana konsep osmosis ini digunakan pakai dalam menjelaskan keadaan atau fenomena yang berlaku. Sekiranya pembajaan berlaku secara berlebihan, pembajaan. Biasa kita isi baja pada pokok ni untuk tujuan pokok tu dia tumbuh dengan subur, dan kalau jenis berbunga, dia berbunga. Kalau jenis berbuah, dia berbuah. Walau bagaimanapun, sekiranya kita meletakkan baja secara berlebihan, overdose, tumbuhan akan mengalami kelayuan. Bukannya semakin baik, bukan semakin subur, tetapi semakin layu. Semakin layu. Jadi bagaimana keadaan ini boleh berlaku? Jadi baja dalam air tanah ni menyebabkan air tanah menjadi hypertonik. Tidak lain daripada istilah ni. Jadi hypertonik terhadap subsel akar. Katakan ni akar
Okey, ini contoh je. Tekan, Okey, siap-siap akar. Kemudian kita letak baja. Ya, kita letak baja. Tak kira baja apa. Katakan di sini baja. Baja di luarnya adalah baja. Kemudian sudah tentu dalam tanah tu mengandungi air, ya, mengandungi air. Ya, air. Jadi kita panggil sekarang ni tanah tu sebagai air tanah, ya, ataupun tanah yang mengandungi bahan terlarut, iaitu baja tu lah, ya, baja sebagai bahan terlarut. Jadi bila kita letak baja di ataupun pada pokok tersebut, ya, pada pokok tersebut, jadi keadaan tu mewujudkan keadaan persekitaran, maksud keadaan yang di luar daripada akar pokok ni, ya, di luar pada pokok ni, keadaan sekeliling dia lah, ya, iaitu tanah tersebut, ya, tanah tersebut, okey, tanah tersebut adalah hypertonic, okey, hypertonic. Okay, hypertonic. Hypertonic bermaksud kepekatan bahan terlarut di situ lebih tinggi. Ya, mana di sini kepekatan bahan terlarut dia lebih tinggi berbanding dengan kepekatan bahan terlarut dalam sel akar pokok. Yang dari sini. Jadi di sini adalah hypotonic, di luarnya adalah hypertonic. Jadi apabila berlaku perbezaan kepekatan antara dua bahagian ni, satu di luar, satu di dalam, berdasarkan konsep osmosis, ya, berdasarkan konsep osmosis, berdasarkan konsep osmosis, air akan meresap keluar. Air akan meresap keluar dari sel akar ni, ya, secara osmosis. Air yang meresap keluar. Ya, air meresap keluar. Okey, ini kita, ya. Air meresap keluar secara osmosis dari subsel akar ke dalam tanah lah. Dan sel akar akan mengalami yang dipanggil sebagai plasmolisis. Ya, kita kena sebut sel lah. Kalau kita tak tulis sel tu, masalah. Kalau kita kata tumbuhan mengalami plasmolisis, salah tu. Kita tak boleh sebut tumbuhan. Kita kena tulis sel tumbuhan. Ataupun kalau kita nak spesifik kepada bahagian tertentu, kita kata sel akar pokok, ya, mengalami plasmolisis. Kan? Bila mengalami plasmolisis, jadi akibat daripada untuk jangka masa panjang, tumbuhan akan layu. Ya. Tumbuhan tu akan layu dan sekiranya ia berterusan tidak dirawat maksudnya kita kena rendamkan, ya, ataupun kita kena siramkan tumbuhan yang layu tadi tu dengan larutan yang hypotonik. Ya, larutan yang hypotonik mampu memulihkan semula keadaan plasmolisis tersebut yang dipanggil sebagai diplasmolisis untuk mengelakkan tumbuhan tersebut daripada layu ataupun mati. Okey, ya. Seterusnya kita tengok pada buku teks, muka surat yang seterusnya. Konsep pergerakan bahan merentas membran plasma mempunyai pelbagai aplikasi dia. Ya. Aplikasi ni maksudnya kegunaan lah. Ya. Dia punya kegunaan dalam kehidupan harian kita. Mungkin masa subjek sains dulu dengan rendah pernah belajar, ya. Yang pertama, minuman penghidratan semula
ataupun dalam kita selalu sebut sebagai rehydration salt, ataupun minuman untuk mengembalikan kita punya kepekatan zat terlarut dalam sel, intrasel dan luar sel tu seimbang. Iaitu minuman yang diberikan kepada mereka yang mengalami cirit birit. Cirit birit. Bila kita cirit birit, bermaksud kuantiti ataupun amount air yang keluar daripada badan kita melebihi daripada yang sepatutnya. Jadi menyebabkan badan kita jadi dehydrate. Dehydrate. Bila dehydrate, maka ia perlu digantikan. Tapi nak memboleh yang digantikan, kita tak boleh sekadar minum air saja tanpa kita masukkan dalam air tersebut dengan benda asing. Dan benda asing yang sesuai untuk dimasukkannya bukan gula, tetapi garam. Garam. Bukan sebarang garam lah. Bukan kita ambil garam memasak di rumah kita tu. Boleh tu memang boleh, tapi kesan dia tu kurang sikit lah. Dia punya efisiensi dia tu kurang berbanding dengan garam penghidritan. Jadi garam penghidritan oral dapat mengembalikan kehilangan air dan elektrolit dalam individu yang mengalami cirit birit. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya sebut semalam, iaitu minuman isotonik. Minuman isotonik itu bagi atlet dapat mengganti bendalur serta elektrolit. Tanya elektrolit ni apa? Elektrolit ni ialah larutan yang boleh mengalirkan elektrik dalam badan kita lah. Seperti darah. Darah dia adalah antara bahan elektrolit. Dapat mengganti bendalur serta elektrolit seperti kalium, natrium yang hilang melalui perpeluhan. Biasanya kalau kita berpeluh, yang keluar bersama dengan peluh tu ialah urea. Urea. Jadi urea itulah mengandungi kalium dan juga natrium. Jadi bila kita minum air isotonik ni dia punya kepekatan zat terlarut adalah sama. Adalah sama, maka bila dia masukkan dalam badan kita, diharapkan minuman tersebut dapat mengganti bendalur ataupun elektrolit yang hilang melalui perpeluhan. Yang ketiga, larutan selain. Larutan selain yang digunakan dalam perubatan lazimnya merupakan larutan isotonik terhadap plasma darah. Larutan selain mengandungi 0.85 hingga 0.90 gram natrium klorida. Natrium klorida ni garam putih. Ini garam putih. Per 100 mg. Sikit je garamnya. Lebih kurang 0.85%. Jadi kepekatan dia sikit lah. Yang kita selalu sebut masuk air. Kalau orang tu dimasukkan dalam wad, mula-mula apa yang dibuat oleh jururawat ialah masukkan air. Sebenarnya dia bukanlah air 100%. Dia adalah larutan selain yang mengandungi lebih kurang 0.85 hingga 0.9 gram natrium klorida bagi setiap 100 ml. Yang keempat, ubat yang dipanggil liposome. Yang keempat, liposome. Jadi liposome ni apa dia? Ialah vesikel yang mengandungi larutan aqueous. Larutan aqueous dikelilingi oleh membran dui lapisan fosfolipid. Jadi liposome digunakan untuk melindungi ubatan atau bahan aktif yang dimakan secara oral. Oral ni maksudnya ke mulut lah. Oral ni maksudnya kita makan ubat melalui mulut daripada dimusnahkan oleh jus gester. Jadi jus gester ni dalam perut. Dalam perut. Dengan cara ini ubat dapat sampai ke sel sasaran.
ke mana sepatutnya dia sampai ya. Jadi apa macam kita makan ubat lah. Ya, kita makan ubat yang bentuk kapsul tu ya. Yang bentuk kapsul, dia punya karung dia tu. Karung tu dalam bahasa Melayu kita panggil vesicle lah. Ya. Digunakan untuk melindungi ubat tu sebab dia untuk selamat ya. Supaya satunya ubat yang dalam karung tu bertahan lama lah. Ya, dengan syarat kita menjagalah dari segi aspek penyimpanan dia di mana. Tengoklah jenis ubat tu ya. Ada yang perlu disimpan di tempat yang kering, ya, tempat yang dingin, macam-macam lagi lah. Ya, jadi kita kena ikut tu. Jadi dia kosong satu vesikel yang mengandungi larutan aqueous yang dikelilingi oleh membran dui lapisan fosfolipid. Seterusnya kita tengok kepada istilah yang kelima, aplikasi ya, osmosis atau resapan ni, iaitu osmosis berbalik. Jadi istilah osmosis berbalik ni biasanya kita jumpa kat mana? Biasa kita jumpa kat mana ya? Ada tak yang boleh jawab? Kat mana kita jumpa selalunya istilah osmosis berbalik ni? Botol air mineral. Ya, betul botol air mineral. Jadi botol air mineral tu dia menggunakan teknologi osmosis berbalik. Itu teknologi yang biasa digunakan untuk memperoleh air tawar. Ya, air tawar daripada air laut. Asalkan air laut tu masin. Kan? Jadi dia melalui proses yang dipanggil sebagai osmosis berbalik untuk menjadikan air yang masin tersebut rasanya tawar. Ya, dengan menyah garam. Dia nyahkan garam daripada air laut tersebut. Ya, jadi itu. Dalam peralatan osmosis berbalik, tekanan dikenakan ke atas air laut untuk melalui membran telap memilih. Dia tetap ada telap memilih tu. Membran ini membenarkan molekul air melaluinya, manakala zarah benda asing, itu garam, dan mungkin ada mikroorganisma yang berada dalamnya dihalang lah. Sebab sifat membran telap memilih tu, dia menghalang benda asing ataupun bahan terlarut yang bersaiz besar ya. Maka air yang keluar ialah air tawar yang tulen. Ini boleh digambarkan seperti gambar rajah sebelah, seperti gambar rajah ni. Okey, di sebelah kiri air laut masuk. Air laut tu bercampur lah, ada garam, ya, ada mikroorganisma, macam-macam benda ada. Habuk pun ada, ya, bahan terampai pun ada. Kemudian dia akan dikenakan tekanan, pressure, tolak. Ya, tekanan dikenakan ke atas bahagian tu. Jadi yang akan meresap melintasi membran telak memilih hanyalah molekul air saja. Ya, molekul air saja. Jadi bila molekul air saja yang masuk, yang lain tu ditinggalkan di sebelah, maka air tawar yang dihasilkan. Air tawar. Jadi tak rasa masin lah. Itu dipanggil penyah garam. Ya, ini dipanggil istilah penyah garaman. Okey, itu sumber air daripada air laut. Kalau sumbernya daripada air sungai, air sungai. Ada yang daripada air pipe. Ada yang daripada air mata air. Ya, air mata air. Jadi konsep dia sama saja. Ya, tapi dia tak panggil lah penyah garaman lah. Sebab penyah garaman ni untuk air laut. Tapi kalau air mineral tu daripada sumber air sungai, jadi ataupun air pipe yang terawat, jadi dia kaedah dia tetap osmosis berbalik, tapi dia tak panggil lah penyah garaman. Ya, dia mungkin penyah neutralan, macam-macam lagi lah istilah-istilah. Tapi konsep osmosis berbalik digunakan. Jadi kalau kita tengok osmosis berbalik tu, jangan kita ingat berbalik tu dia balik. Dia macam pergi balik. Osmosis ni kalau ikutkan asal dia punya definisi, proses peresapan molekul air dari kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. Ya, itu maksud. Ya, melalui membran telap memilih. Itu adalah
konsep osmosis. Tapi bila sebut osmosis berbalik, itu adalah teknologi. Teknologinya ialah apa saja cara dia nak guna, dia akan kenakan tekanan kepada sumber air tersebut untuk asingkan antara molekul air dengan molekul bahan terlarut. Jadi pastinya molekul bahan terlarut akan tidak berjaya merentasi ataupun tidak dapat meresap atau melalui membran telak memilih kerana faktor saiz. Jadi hanya air yang ataupun molekul air sahaja yang dapat merentasinya. Sama ada daripada air laut ke, air sungai ke, air mata air ke dan sebagainya. Ya. Itu konsep osmosis berbalik. Okey, kita tengok praktis formatif 3.4. Ya, 3.4. Terangkan mengapa pengawetan cili hijau menggunakan cuka dan gula. Kita gunakan cuka dan gula. Apa specialnya cuka, apa specialnya gula dalam pengawetan. Ya. Jadi tujuan pengawetan ni kita tahulah. Pengawetan tujuan dia tidak lain untuk memastikan makanan tersebut tahan lama. Ya, boleh disimpan untuk tempoh yang lama. Ya, itu tujuan pengawetan. Tujuan dia untuk disimpan ataupun boleh digunakan untuk tempoh yang lama. Ya. Okey, kita kata disimpan ataupun ditahan lama lah. Ya. Untuk tempoh yang lama. Ya. Tempoh lama. Sebab apa dia lama? Sebab kita menggunakan bahan yang mempunyai kepekatan zat terlarut yang tinggi. Okay, zat terlarut yang tinggi. Katakanlah kita, ini contohlah dia punya gambar rajah dia. Kita letakkan cuka, kita letakkan gula. Cuka ni masam lah. Cuka ni masam dan dia berasid. Kemudian gula. Gula tu dikira sebagai bahan terlarut. Kemudian kita letakkan cili. Katakan cili. Ya, kita kena cili lah ya. Okay, katakan cili. Ya. Di luarnya adalah larutan cuka. Cuka tambah gula. Okey. Jadi, bila kita letakkan cuka dan gula sebagai larutan bandingan ataupun diletak di persekitaran cili tersebut, bagaimana konsep osmosis itu diguna pakai? Ya, first of all, kita mesti kenal pasti larutan manakah ataupun bahagian manakah yang hypotonik ataupun yang hypertonik. Bila ada gula sebagai bahan terlarut, maka larutan ni dikatakan larutan yang apa? Hyper ke hypo? Hyper. Hyper ya. Jadi kita buat anak panah gini ya. Buat anak panah tu hyper. Bila di luar tu hypertonik, maka di dalam cili ni, ya, cili ni adalah hypotonik. Ya, saya dah ajar semalam ya. Jadi apabila keadaan tu berlaku, perbezaan kepekatan tu berlaku, maka air dalam cili hijau, nama dia, cili hijau akan meresap keluar. Ya. Air dalam cili hijau akan meresap keluar ke mana? Keluar ke larutan itulah, ya, larutan cuka dan gula tu. Ya. Secara osmosis. Ya. Jadi bila air banyak keluar daripada cili hijau tersebut, maka kita panggil keadaan itu sebagai dehidrasi ataupun dehydrate. Ya, cili hijau tu dehydrate. Bila dehydrate, maka
kuantiti air dalamnya baru jadi kurang. Okey. Keadaan di mana air meresap keluar tu, cili hijau menjadi kurang air, tidak disukai oleh mikroorganisma. Ya. Yang menyebabkan makanan tak tahan lama ni sebab faktor mikroorganisma lah kan. Jadi kita sekarang ni matlamat dia nak jadikan makanan tu tahan lama. Cili hijau ni tahan lama. Ya, tahan lama. Bila tahan lama, mikroorganisma tu tak boleh ada situ. Mana mikroorganisma dia tidak suka keadaan yang seperti itu, maka dia tak boleh hidup, dia tak boleh survive dalam keadaan tersebut. Maka kita kata cili hijau tu mempunyai tempoh hayat yang lebih lama. Lebih lama. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, jeruk nenas disediakan dengan merendam kepingan nenas dalam lautan gula pekat. Okey. Nyatakan dua kebaikan, dua keburukan kaedah ini berbanding dengan menyimpan nenas segar. Ini awak kena tulis lah. Ya. Ini saya nak awak jawab. Ya. Nanti awak jawab ini. Ini boleh senang je ni. Senang je. Walaupun dia ada gambar simbol kepak tu, tapi kita awak boleh fikir dari segi jangka hayat, dari segi kesihatan. Kesihatan pun boleh. Kalau antara kita makan benda yang segar, nenas yang fresh, ya, dengan nenas yang jeruk, dari segi kesihatan macam mana? Kalau jeruk, diisi apa? Kan? Diisi apa? Gula pekat. Kalau gula berlebihan dalam darah, apa berlaku kepada kesihatan? Apa penyakit dia boleh dapat jika diamalkan? Orang suka makan jeruk semua. Apa penyakit dia boleh dapat kalau guna? Sebab tahulah jeruk ni dia gunakan gula yang banyak. Kandungan gula dia sangat-sangat tinggi. Sebab apa dia guna kandungan yang tinggi? Supaya tahan lama tu lah. Tapi kalau kita tak guna lautan garam, lautan gula yang pekat ni untuk buat ni, ataupun kita biarkan saja nenas, jadi jangka hayat dia pendek. Jangka hayat dia tak lama, lepas tu buruk. Mungkin 4 hari, 5 hari, ataupun paling lama pun 2 minggu. Ya. Nenas yang masih ada kulit lah, yang ada kulit lagi tu, yang belum dikupas. Kalau dia kupas lagilah lama, lagilah teruk, lagilah maksudnya cepat rosak kalau kita expose dia kepada persekitaran tanpa letakkan dalam peti sejuk ataupun freezer. Yang ketiga, Ariana mengalami cirit-birit setelah makan makanan yang telah basi. Cadangkan satu bahan yang boleh membantunya kembali sembuh. Tadi kita dah ada tadi, soalan tadi tu dah ada dalam yang kita bincangkan aplikasi tadi. Boleh jawab itu. 4. Liposom ialah basikal yang melindungi lautan aqueous dikelilingi oleh membran dui lapisan fosfolipid. Terangkan kegunaan liposom dalam kehidupan harian. Ini pun ada dalam buku. Ini boleh cari. So ini pun awak punya homework. HW homework. Boleh faham tak sekarang ni? Jadi sebagai rumusan untuk bab 3 ni, kita tengok balik rumusan. Apa yang kita telah belajar dalam bab 3. Tajuknya ialah pergerakan bahan merentas membran plasma. Kita belajar mula struktur membran plasma. Struktur membran plasma. Okey. Itu bentuk dia berdasarkan model mozaik berdalih. Model terdiri daripada protein pembawa, protein liang, dui lapisan fosfolipid, glycoprotein, glycolipid dan kolesterol. Itu struktur. Yang kedua, kita belajar berkenaan dengan konsep pergerakan bahan merentas membran plasma. Konsep dia. Konsep. Yang melibatkan dua jenis pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Dan kita belajar contoh pengangkutan pasif terdiri daripada resapan ringkas, osmosis dan resapan berbantu.
Yang ketiga, kita lihat pergerakan bahan merentas membran plasma dalam organisma hidup. Itu yang ketiga. Apa yang kita belajar iaitu bagaimana pengurutan pasif dan aktif dalam organisma hidup. Kemudian kita belajar larutan isotonik, hipotonik dan hipertonik. Dan ketiga, kita lihat kesan larutan isotonik, hipotonik dan hipertonik terhadap sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Dan yang terakhir yang baru kita belajar tadi iaitu pergerakan bahan merentas membran plasma dalam kehidupan harian. Dia sebut dalam kehidupan harian ni dia aplikasi lah. Ya, aplikasi apa yang kita gunakan, apa yang kita amalkan. Ya, walaupun mungkin kita tidak menggunakan secara keseluruhan, tetapi kita tahu benda tu ada diguna pakai. Ya. Keadaan seperti kelayuan tumbuhan. Ya. Macam mana tumbuhan tu boleh layu. Kan? Dari segi aplikasi osmosis lah. Bukan kita cerita dari segi cuaca. Kita tak cerita dari segi cuaca, kita guna aplikasi-aplikasi ni contohnya penggunaan baja. Kan? Penggunaan baja. Maknanya baja tu manusia yang tabur, yang letakkan baja tu. Bukan baja tu turun daripada langit. Ya, bukan waktu semula jadi. Maknanya kita yang letakkan baja tu. Jadi orang yang letak baja tanpa belajar, mungkin dia akan menjadikan tumbuhan mati. Ya. Sebab tu apa-apa pun dalam hidup kita ni mesti ada ilmu. Ya. Kemudian aplikasi konsep membran plasma dalam kehidupan harian. Kita dah tengok ada 5 contoh tadi. 5 contoh. Boleh tengok semula buku teks. Dan yang terakhir, proses osmosis berbalik dalam penulinan air. Yang ni kena recall balik yang pernah belajar bagaimana proses penyulingan air berlaku. Ya, penyulingan air yang akhirnya menghasilkan air tulen. Air tulen bermaksud air yang bebas daripada sebarang benda asing. Tak kira lah apa pun. Glukosa, garam, apa-apa sahaja selain daripada air, itulah air tulen. Ya, dan melalui proses penyulingan. Ya. Kalau di makmal sekolah, proses penyulingan air menggunakan alat yang dinamakan sebagai kondenser Liebig. Ya, alat yang digunakan untuk penyulingan air ataupun penulinan air. Ya. Dipanggil kondenser Liebig. Okey. Itu alat. Tapi kalau di rumah kita pakai penapis air. Kan? Penapis air. Ada penapis air yang berada di luar rumah. Ada penapis air yang berada di dalam rumah. Ya. Ada yang boleh directly, ya. Iaitu dibuka je boleh dapat terus air dan boleh terus minum. Seperti jenama-jenama yang ada lah dalam pasaran. Ya. Okey, ini selesai. Ya. Refleksi kendiri ni kena tanya di sendiri lah. Masuk refleksi kendiri ni awak tanya, faham tak? Adakah anda telah menguasai konsep penting berikut? Kalau boleh jawab semua tu, maknanya awak faham lah. Ya? Kenaan dengan tu. Okey, jadi praktis sumatif 3 ni, kita tengok sikit. Praktis sumatif 3. Nyatakan maksud pengangkutan pasif. Apakah yang dimaksudkan pengangkutan pasif? Jadi awak kena bagilah point yang sesuai. Siapa nak cuba? Ada nak cuba tak? Siapa ada sini? Alia boleh masuk lah. Saya ni tolong onkan kamera. Lupa nak pesan. Awak ni kalau tak pesan, tak buat. Ya kali dah saya cover. Bila join kelas saya ni kena onkan kamera. Apa maksud pengangkutan pasif? Apa yang maksudkan dengan pengangkutan pasif? Molekul atau ion yang meresap mengikut kecerunan kepekatan dan tidak memerlukan tenaga. Okey dah tu.
Tak apa Cuba je on kalau ayat ringkas macam tu je. Macam saya ikut yang ayat saya faham. tak apa. Kalau kita tulis ayat, kita berdasarkan apa kita faham tu lebih baik lah. Tapi janganlah guna bahasa pekan pula ya. Tapi mana kita tak lari daripada tu. Maknanya dari segi aspek pergerakan dia tu daripada mana ke mana. Sebab ingat ya, pengangkutan pasif ni dia ada 3 contoh. Resapan berbantu, resapan ringkas dan osmosis. Tiga ni dia mesti melibatkan perbezaan kecerunan kepekatan. Ya, kalau kita tengok resapan jadi molekul gas ataupun ion ataupun kita kata gas lah biasanya, dia bergerak dari kawasan yang berkepekatan tinggi. Ya, berkepekatan tinggi daripada tinggi ke rendah. Ya, kalau resapan berbantu ya, melibatkan molekul sama ada yang berion ataupun yang bersaiz besar, ya, dia bergerak dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Ya. Osmosis, gerakan molekul air dari kawasan berkepayaan air tinggi ke kawasan berkepayaan air rendah. Jadi tinggi ke rendah juga ya. Okey, jadi maknanya di sini kalau kita lihat pengangkutan pasif ni ialah pergerakan molekul ataupun bahan ataupun air dari kawasan yang berkepekatan dari kawasan yang berkepekatan tinggi. Kalau air itu osmosis itu berbeza sikit ya. Tapi istilah yang sesuainya dari kawasan yang berbeza kecerunan kepekatan. Ya, yang berbeza kecerunan kepekatan tanpa menggunakan tenaga. Tanpa menggunakan tenaga. Dia punya nak bezakan dengan aktif tu ialah tenaga yang paling utama lah. Okey. Jadi mana awak sebut tadi Fatihah boleh lah tu. Itu contoh soalan nombor 1 ya. Kat semua kita bincang ni. Nombor 2, sifat sesuatu membran menentukan sama ada suatu molekul boleh bergerak melintasi membran tersebut. Terangkan mengapa membran plasma tidak telap terhadap banyak jenis molekul. Ini kenapa ni? Kenapa membran plasma tidak telap ya terhadap banyak jenis molekul? Banyak jenis molekul ni molekul mana? Ya? Itu kita kena tengok dari aspek apa ya, tidak telap. Tidak telap ni maksud dia maknanya yang resapan berbantu, yang pengangkutan aktif. Itulah dua tu, yang resapan bantu dengan pengangkutan aktif tu. Jadi awak kena tengok molekul yang melalui yang menggunakan resapan berbantu dan juga pengangkutan aktif. Molekul tu jenis apa? Kenapa faktor apa yang menyebabkan dia tu tak boleh telap? Yang telap ni maksudnya dia melalui 2 lapisan fosfolipid dengan mudah. Tidak perlu pada protein pembawa, tidak perlu kepada protein liang. Yang ketiga, huraikan mengapa makanan diawet. Tadi kita dah bincang tadi, praktis formatif. 4A, terangkan peranan wakul mengecut dalam mengawal keseimbangan air dalam ameba. Ini pun ada kita bincangkan itu dalam soalan praktis formatif. Boleh buat. Ramalkan apa yang akan berlaku pada ameba spesies yang dipindahkan ke air laut. Terangkan jawapan anda. Ini konsep osmosis juga. Ya. Air laut ni garamnya tinggi. Ya. Jadi apa yang berlaku kepada ameba tu. Ya. Kita tengoklah dari segi hypotonik. Kemudian macam mana air meresap keluar daripada mana ke mana, apa yang berlaku kepada sel tersebut. Ya. Biasanya 3 poin lah. Ya. 5. Darjah 1 menunjukkan satu komponen sel yang boleh dijumpai dalam sel. Darjah 1 yang ni ya. Okey. Namakan komponen sel dalam darjah 1. Ini boleh label X tu. X tu apa? Boleh tak jawab spontan ni? X tu apa?
Siapa nak cuba? Dui Dua lapisan lapisan fosfolipid. Okey, 2 lapisan fosfolipid. Dua lapisan fosfolipid. Kemudian Y. Y itu apa? Protein pembawa. Protein pembawa. Ya? Protein pembawa. Siapa jawab tu? Protein pembawa. Ha? Alia. Alia akan jawab tu. Okey, kemudian soalan B. Dalam satu eksperimen, sel masofil palisad direndam dalam air suling untuk tempoh masa tertentu. Terangkan apa yang akan berlaku kepada sel tersebut. Tahu tak sel masofil palisad ni apa dia? Di mana? Ha? Sel masofil palisad ni berada di mana? Ha? Di mana kelah? Ada nak jawab tak? Tahu ke tak tak? Alia? Dengar tak ni? Ha? Dengar tak suara saya ni? Tak jelas ya? Mira. Okey, Mira. Sel masofil palisad ni kat mana? Sel masofil palisad berada di mana? Ha? Mira? Orang lain? Orang lain? Farah Idayu ke? Ha? Farah Idayu? Kat mana? Biasa. Sel masofil palisad ni berada kat mana? tak tahu cikgu. Kalau tahu cakap tak tahu. Diam je. Fatihah? Oh, Fatihah. Saya pun tak tahu lah cikgu, tak jumpa pun dalam buku. Tak cari lah. Okey lah. Sel masofil palisad berada dalam daun. Okey, berada dalam daun. Kita ada sel masofil palisad, sel masofil bespan. Itu antara contoh-contoh sel masofil yang berada dalam daun. Jadi direndam dalam air suling dalam tempoh masa yang tertentu. Jadi apa yang akan berlaku? Kita tahu air suling ni bersifat hipotonik. Ya, terangkan balik macam mana. Mesti melibatkan air meresap. Air meresap. Daripada mana? Daripada kawasan yang keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. Jadi apa yang berlaku bila air dah masuk kepada sel yang tempat tu? Mengembang ke, mengecek ke, jadi perubahan ke, macam tu lah. Jadi jawab macam tu lah. Nombor 6. Rajah 2 menunjukkan sejenis pergerakan bahan merentasi membran plasma. Uraikan bagaimana ion kalsium. Ion kalsium dan rajah 2 diangkut ke luar sel. Sekarang ni bila awak nampak bergambar ni ada je ATP, maknanya ini adalah pengangkutan aktif. Ya, pengangkutan aktif. Bukannya pengangkutan pasif. Bukannya resapan berbantu, apatah lagi osmosis dan juga resapan. Baik, sekarang ni kita tengok di mana kedudukan ion kalsium. Ion kalsium berada dalam sel. Di sinilah. Ni ion kalsium ni. Ya, ni. Ada 1, 2, 3. Ya, ada 3. 3 molekul ion.
3 molekul ion kalsium. Sekarang ni dia nak merentasi membran plasma melalui protein pembawa lah. Ya, protein pembawa. So, awak kena terangkan, huraikan bagaimana ion kalsium tu boleh meresap keluar dengan bantuan tenaga dan juga protein pembawa. Ada dalam nota sebelum ni, tengok balik. Okey, ini boleh jawab. 7. Satu kajian tentang kesan kepekatan lautan garam yang berlainan dijalankan bagi sel darah merah manusia. Okey, setitis darah dititiskan ke dalam 3 tabung uji A, B, C. Ni kena lukis lah. Okey, tabung uji A, tabung uji B, tabung uji C. Tulislah A, B, C. Yang mengandungi larutan yang berlainan. Tabung uji A mengandungi larutan natrium klorida 4.5%. Katakan ini, kita buat sikit lah. Dia punya simbol larutan. Dia ada 4.5%. Apa dia? Natrium klorida. Natrium klorida. Kemudian B, tabung uji B mengandungi isolin. Ini isolin. Apalah, isolin. Okey, isolin. Kemudian C mengandungi larutan natrium klorida 0.85%. Okey. Kita dapat 0.85% natrium klorida ya. Kemudian dibiarkan selama 30 minit. Okey ya. Terangkan keadaan larutan yang dapat diperhatikan bagi setiap tabung uji selepas 30 minit. Dikata terangkan keadaan larutan. Keadaan larutan. Maksudnya awak kena jawab sama ada hypertonik, isotonik ataupun hypotonik. Agak-agaknya antara ini manakah apa tu A ni jenis apa? A ni jenis apa? Hyper ke, hypo ke, iso? Siapa nak cuba? A hyper, B hypo, C? C iso. Okey, betul lah tu. Bagus. Ya, A itu adalah hyper, B itu adalah hypo, dan ini adalah iso. Iso. Itu simbol saya guna lah. Simbol saya guna. Ataupun awak nak tulis ini high, ini po, ini so. Itu pulang. Itu cara. Baik. Kemudian kita pergi kepada soalan B. Huraikan pemerhatian yang anda peroleh bagi tabung uji A dan B. Jadi kita letakkan apa? Darah. Bukan darah, sel darah. Sel darah. Katakan sel darah begitu. Jadi gunakan konsep osmosis. Gunakan konsep osmosis untuk menjelaskan bagaimana ataupun pemerhatian yang mungkin kita perolehi tapi untuk A dengan B je. A dengan B saja. Yang hypotonik, yang hypotonik sahaja. Kemudian lukis bentuk sel darah merah bagi setiap tabung uji apabila dilihat melalui mikroskop. Lukis bentuk sel darah merah bagi setiap tabung uji apabila dilihat melalui mikroskop. Ini dia nak tengok sebelum dan selepas lah. Sebelum ni sama lah kan. Jadi kita nak tengok, masuk di sini ialah selepas kita rendamkan selama 30 minit. Ya, sama ada dia meletus ke, dia kerinasi ke ataupun macam mana. Kemudian D, cadangkan satu kepekatan larutan yang sesuai untuk menyimpan sel darah merah. Jadi antara 3 ni, yang mana yang sesuai? Kita cadangkan. Yang mana? Siapa nak jawab? Farah Hidayu. Yang mana yang sesuai Farah Hidayu? Mira pilih B. Aisuling C. Orang lain? Yasir pilih C. 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 Ya betul. Cacing
C untuk cacing. Yang lain? Jadi Mira kata B isolin. Alia kata C juga. Orang lain lagi ni, Farah dengan Fatihah. Awak pilih apa? Fatihah C. Farah B. Jadi Farah dengan Mira pilih B, yang lain tu pilih C. Okey, bila jawapan macam ni, awak kena bagikan dia punya kepekatan rautan yang sesuai. Kena beritahu lah. Okey, jadi kalau kita lihat antara tiga ni, yang sesuainya adalah larutan C. Tapi awak tulis lah. Awak tulis larutan natrium klorida 0.85%. Ataupun awak kata lautan C lah. Kalau tak nak tulis dia punya kepekatan tu, awak tulis lautan C. Betul lah tu. Justifikasi ni maksud dia hujah yang menyokong ataupun alasan yang menyokong jawapan kita tu. Itu maksud justifikasi. Jadi kalau kita tahu lautan C adalah lautan yang kita kata lautan C, lautan yang isotonik. 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 Jadi apa specialnya? Apa specialnya lautan isotonik? Yang mempunyai kepekatan bahan terlarut yang sama dengan kepekatan bahan terlarut dalam sel darah merah. Kemudian kita sokong lagi, bagi lagi hujah dia. Kadar pergerakan ataupun peresapan molekul air adalah sama ataupun seimbang. Seimbang. Jadi bila kadar resapan keluar masuk air adalah sama, seimbang, maka sel dalam merah tu maintain lah. Kekal. Kekal untuk tidak berubah. Dia tidak membesar, dia tidak mengecut. Faham tentang konsep osmosis di situ. Kita tengok seterusnya soalan esei. Nyatakan persamaan perbezaan antara resapan ringkas dengan osmosis. Ini awak boleh buat jadual, buat kolom untuk persamaan kedua-dua proses apa dia, melibatkan apa yang sama. Kemudian buat jadual 2 kolom, buat 2 kolom, 1 kolom untuk resapan ringkas, 1 kolom untuk osmosis. Apa yang berbeza dari segi apa, daripada melibatkan molekul apa, itu daripada kawasan yang macam mana. Itu maknanya antara benda boleh jawab lah. Tapi sebab sini dia tak nyatakan markah berapa, jadi awak tulislah setakat mana yang boleh. Tapi jangan terlalu ringkas. 9A. Sesetengah suri rumah merendam sayur-sayuran dalam lautan garam sebelum dimasak supaya racun serangga dan ulat dapat dihapuskan. Ini sepatutnya dilakukan. Bila awak beli sayur, sayur yang kita beli tu nampak hijau, segar, cantik, daun-daunnya tidak dimakan ulat kan. Tidak dimakan ulat lah sebab pekebun sayur menggunakan racun serangga yang banyak kan. Kalau kita pergi beli, tengok sayur tu ada kuning, ada rosak, itu maknanya pekebun sayur tidak menggunakan racun serangga. Itu dia, indikator dia senang je. Jadi manakah pilihan kita? Kalau kita pergi ke pasar, kita beli yang hijau cantik, molek, ataupun yang ada kuning-kuning, ada rosak, sepatutnya kita ambil yang rosak tu. Sepatutnya. Tapi
Payahlah tu. Ramai yang ambil yang cantik ya. Semua orang nak yang cantik. Tak ada orang nak yang tak cantik ya. Kan? Semua orang nak cantik, betul tak? Ada orang yang nak yang dah pecah, yang lunyai, sayur, tak ada kan? Tapi kaedah kalau misalnya kita ambil ya, kita beli yang dikatakan segar tadi, yang cantik tadi tu, kita kena berhati-hati ya. Maknanya kena rendam dalam lautan garam. Rendam dulu. Berapa lama nak rendam? Janganlah terlalu lama. Lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit sahaja. Garam tu pula kita isi sekadarnya sajalah. Depend kepada berapa banyak sayur yang kita gunakan. Kalau banyak, banyaklah garam. Kalau sikit, sikitlah garam ya. Jadi tujuan dia letak tu ialah untuk dia nak menyingkirkan menyingkirkan ataupun menghapuskan racun serangga ulat yang mungkin digunakan oleh petani sayur tersebut. Kecuali kita sendirilah yang tanam sayur tersebut. Ya, kita tahulah. Satu, huraikan mengapa sayur-sayuran yang direndam terlalu lama dalam lautan garam akan menjadi layu. Ini diguna lama. Saya kata tadi jangan terlalu lama. Lama ni makna jam lah. Ya. Dalam unit jam. Rendam pukul 8 pagi, kemudian pukul 12 tengah hari baru guna untuk masak. Maknanya 4 jam direndam. Jadi terlalu lama. Ya. Tapi dia akan jadi layu. Jadi sekarang kenapa jadi layu. Ya, konsep dia macam baja tadi. Ya, konsep dia macam baja. Jadi terangkan berdasarkan konsep penggunaan baja yang berlebihan. Ya. Kemudian yang kedua, cadangkan satu cara untuk mengembalikan kesegahan. Ni, kita kena rendam dalam ataupun kita kena siram. Ataupun biasa kalau sayur ni kita rendam lah. Takkan kita nak siram pula kan. Kalau siram ni pokok lah yang masih hidup. Ni sekarang ni dah cabut dah daripada pokok dia. Ni yang saya boleh buat ya. Huraikan secara lengkap bagaimana molekul asid amino diangkut merentasi membran plasma. Jadi molekul asid amino ni adalah GU ataupun sepadan dengan glukosa. Jadi awak terangkan adakah resapan berbantu ke ya, ataupun angkutan aktif ke, ataupun macam mana ya. Jadi saya tak boleh bagi jawapan lagi lah. Saya nak awak jawab. Kemudian C, soalan kebat. Krim kosmetik yang mengandungi liposom. Tadi kita dah cerita tentang liposom. Kalau tak tahu tadi, boleh tengok balik. Dikatakan lebih berkesan dalam penjagaan kulit. Ya, krim kosmetik yang mengandungi liposom dikatakan lebih berkesan dalam penjagaan kulit. Berikan penilaian. Bila sebut penilaian ni maknanya kita kena bagi jawapan dulu. Kita setuju ke tidak? Kita sokong ke tidak statement tu? Ya, kita kena bagi tahu dulu. Bukan makna semestinya kita kena kata ya. Ya, tak semestinya. Bila sebut penilaian ni, maknanya kita boleh judge sama ada benda tu benar, baik atau sebaliknya. Statementnya ialah krim kosmetik yang mengandungi liposom dikatakan lebih berkesan dalam penjagaan kulit. Jadi kalau kita memihak kepada ya, kita kata dulu. Ya, saya bersetuju. Contohnya begitu. Jawab dulu yang tu. Kemudian barulah kita ikuti dengan mengapa kita setuju tu. Kenapa awak setuju? Macam kita tanya orang, kenapa awak setuju? Saya setuju je. Yelah, kenapa awak setuju? Tak tahulah, tapi saya setuju. Tak boleh macam tu. Jadi bila penilaian ni, kita kena bagi sebab. Kenapa kita setuju dengan jawapan tu. Kalau tidak, kita ni jenis mengikut lah. Jenis mengikut. Orang kata, setuju. Tu orang tanya, kenapa setuju? Entah. Jadi maknanya, kita tidak faham apa yang kita perkatakan tersebut. Atau awak nak kata tak setuju. Awak awak bantah. Ya, awak bantah statement tu. Saya tidak bersetuju. Tapi kena bagi reason lah. Kenapa pula tak setuju? Bagilah 2-3 sebab. Dan pula macam tadi juga. Kenapa awak tak setuju? Saya memang tak setuju. Yelah, kenapa? Macam mana pun saya tak setuju. Yelah, kenapa saya tak setuju. Jadi itu bukan cara dia. Ya. Kita kena bagi reason.
Mengapa kita tak setuju, dan reason tersebut mestilah reason yang rational, ya, yang sesuai, yang relevan dengan statement yang dinyatakan tersebut. Mungkinlah, bukan semua, kan. Sebab itu ada orang dalam konteks contohnya vaksin COVID-19 ada yang tak nak, kan. Ada yang anti vaksin, kan. Sebab apa kita tanya dia, kenapa dia tak setuju dengan suntikan vaksin? Itu adalah penilaian dia. Dia menurut pada dia, dia kata vaksin ni diambil daripada sumber yang tidak halal. Contoh dia kata. Daripada mana? Dia kata daripada gelatin babi. Contohnya, kan, dia kata. Jadi saya tak nak, ya, darah daging saya dipenuhi dengan babi. Contoh dia kata. Jadi kita sebagai orang yang setuju, kita ada jawapan kita pula. Kita ada jawapan kita. Jawapan kita setuju kerana Majlis Fatwa telah memutuskan bahawa hukum mengambil vaksin adalah harus. Contohnya begitu. Walaupun sumbernya daripada yang tak halal kerana faktor darurat. Ya. Macam kita belajar dalam agama, ya, dalam pendidikan Islam. Kalau dalam tak ada jumpa makanan tak ada. Makanan yang halal lah maksud saya. Tapi adalah babi. Babi itulah ada. Kita boleh makan babi tu. Tapi sekadarnya lah. Jangan pula habiskan seekor babi tu. Sikit je. Untuk alas perut. Supaya tidak mati. Kalau tidak mati. Jadi di situ hukum tu dipakai dalam konteks ni. Tapi adakah salah seorang yang salah? Jadi bila sebut soalan penilaian, maknanya jawapan ni memang ada. Tapi kita boleh membuat pilihan di situ. Cuma sama ada pilihan yang kita buat tu sama ada ianya lebih tepat ataupun kurang tepat. Itu saja. Kan? Kalau kita kata sama je tak boleh lah. Macam seorang hakim. Seorang hakim nak memutuskan suatu keputusan. Bersalah ke tak bersalah. Dia tak boleh kata tengah-tengah. Kan? Awak didapati bersalah. Okey, bersalah. Dipenjara berapa, didenda berapa. Tak boleh hakim tu kata, awak saya tak tahu. Bersalah tidak, ya, tak bersalah pun tidak. Jadi kes ditangguhkan, tergantung. Jadi tak boleh jadi, ya, hakim. Ya, ini maksudnya soalan penilaian. Saya harap awak faham maksud saya tentang level-level, ya, soalan-soalan. Ini soalan yang aras tinggi ni. Ya, aras tinggi. Kemudian sudut pengayaan. Kalau pengayaan ni orang yang faham ni. Ya, pengayaan ni dia panggil, ya. Orang yang dah faham betul-betul konsep osmosis ni, konsep resapan ni, resapan berbantu ni, ya. Pengangkutan aktifnya, kemudian bagaimana isotonik, hipotonik, hipertonik diaplikasikan dalam kehidupan harian. Boleh jawab soalan ni. Soalan 10. Anda bekerja dalam syarikat yang menghasilkan produk minuman untuk kumpulan atlet berlainan. Okey. Kepekatan karbohidrat yang disyorkan untuk produk minuman adalah seperti berikut. Ahli gimnastik 1 hingga 3%. Pelari jarak sederhana 6 hingga 8%. Tinggi sikit. Pemain bola sepak 10 hingga 12% lagi tinggi, ya. Jadi kita tengok karbohidrat. Karbohidrat ni apa fungsi dia? Kita tahulah apa fungsi karbohidrat. Apa dia? Raihana. Raihana ni mana satu, ya. Cuba on kamera boleh tak? Raihana. Ke kamera rosak? Boleh tak? Raihana. Apa ni Raihana? Fungsi karbohidrat. Kamera rosak, ya. Okey, Raihana. Apa fungsi karbohidrat? Apa dibagi? Apa yang ni? Apa dia punya kepentingan karbohidrat ni? Untuk apa? Lambatnya Raihana. Awak tahu tak?
untuk memberi tenaga. Jadi antara 3 atlet ni, ya, yang paling banyak ya, menghasilkan ataupun memerlukan tenaga ditengok sini ialah pemain bola sepak, ya. Soalannya, beri justifikasi untuk kepekatan produk minuman yang telah anda hasilkan. Kenapa kalau minuman yang jenis ni, okey, ini untuk pemain bola sepak sahaja, contohlah, ya. Kenapa? Jadi tadi dah beritahu hing dia ialah tenaga. Kenapa untuk alat gimnastik awak yang ni je, 1 hingga 3% je karbohidrat? Kenapa? Setiap daripada atlet tu awak setiap daripada minuman untuk atlet tersebut awak kena bagi reason. Tapi tidak lari daripada tenaga. Tenaga banyak, tenaga sederhana, tenaga yang kecil, macam-macam lah. Ya, itu soalan yang ke-10. 11. Kadar pergerakan bahan P dan bahan S, bahan P dan bahan S merentasi membran plasma ditunjukkan dalam graf darjah 3 dan 4. Okey, darjah 3 dan 4. A, beri satu contoh bahan P dan terangkan bagaimana bahan P bergerak melintasi membran plasma. Kita tengok graf. Bila sebut graf je, ini soalan aras tinggi, ya. Aras tinggi dia analisis. Dia kena buat analisis. Itu kalau ikutkan levelnya aras yang keempat lah, ya. Aras yang paling rendah ialah pengetahuan. Mengikut taksonomi Bloom, yang paling rendah pengetahuan. Ya, pengetahuan ni makna tahu ke tak tahu. Ya, pengetahuan. Kemudian kefahaman. Faham ke tak faham. Yang ketiga, aplikasi. Boleh guna ke tak boleh guna. Yang keempat, analisis. Ya. Yang kelima, sintesis. Sintesis ni macam membina lah. Ya, membina. Menghasilkan sesuatu. Dan yang keenam adalah penilaian. Jadi soalan ni adalah yang keempat, analisis. Ya, iaitu kita kena bagi satu contoh bahan P. Macam mana kita nak tahu? Sekarang ni kita tengok graf ni, pasti X dia ialah kepekatan bahan P. Melawan paksi Y-nya adalah kadar pergerakan P. Kalau kita baca ni, kita boleh tulis sebagai hipotesis dia, semakin bertambah kepekatan bahan P, semakin bertambah kadar pergerakan P. Maknanya graf ni kita boleh baca sebagai begitu, ya. Kepekatan bahan P meningkat, kadar pergerakan P pun meningkat. Jadi kita kena bagi contoh bahan tu. Ya. Bahan tu kita kalau dapat tahu apa dia bahan tu ataupun contoh dia tu, kemudian kita boleh terangkan, baru kita boleh terangkan bagaimana bahan P tu bergerak. Dia bergerak tu sama ada secara resapan ringkas ke, ya, secara osmosis ke, ya, secara beberapa tu resapan berbantu ke, ataupun pengangkutan aktif. Ya, pengangkutan aktif. Ada yang nak jawab tak? Oh, tapi dia kata ni jawapan lengkap boleh didapati dengan mengimbas kod QR yang disediakan. Awak boleh tahulah jawapannya ni sebenarnya. Ada yang cuba ke? Ada yang pernah cuba imbas QR code tu? Tak boleh. Cuba jawab dulu, kemudian baru awak scan. Bawa scan. Saya pun tak cuba lagi sebenarnya. Baik. Yang rajah 4. Rajah 4 ni dia gini. Graf dia. Sampai 4. 5. 5 dia dah jadi malar. Manakala kekuatan dia hanya statik. Tak berubah dah. Sampai sini je. Mana 0.15. Ya. 0.15 per saat. Yang ni tinggi. Ada nak jawab tak? Ada dalam buku. Dalam buku
Habis. Ya, habis bab 4. Jadi kerja awak ialah menyiapkan soalan ni. Soalan praktik formatif. Mana tadi yang semalam tu ialah yang ni. Ini yang semalam. Formatif 3.3. Kemudian campur pula yang hari ni. Formatif 3.4. Ada sebagainya saya dah bincangkan, ada sebagainya saya tinggalkan untuk awak jawab sendiri. Ini praktis sumatif 3. Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Boleh faham ke setakat ni? Farah Hidayu, Fatihah, Yasir, Mira, balik A2 Mira A kan? Alia Safia dan Raihana. Ada 6 orang ini Malam tadi pun 6 orang. Siang pun 6 orang. Yang lain wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah boleh ya. InsyaAllah boleh. Jadi Sabtu Ahad lah gunakan. Hari ni pun boleh buat terus. Ini latihan-latihan ni buat lah. Kalau awak tanya saya boleh jawab. Tapi awak tak tanya saya kira awak faham lah. Ya. Tapi yang lebih baik awak cuba jawab dulu. Kemudian awak nak dapat confirmation, awak hantar ke saya. Ya. InsyaAllah saya tanda. Saya semak lah. Cuma cepat lambat lah. Kadang tu depend kepada tugasan saya ya. Baik. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kita